Bismillah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. So, saya harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat sentiasa dan sentiasa dalam lindungannya. So, kita akan sambung balik kelas kita iaitu mengenai calculation of force by using resolution method. Okay, sebelum ni saya dah bagi dah soalan kat awak iaitu exercise 2 untuk kita bincangkan. Sebelum saya masuk soalan yang untuk dibincangkan, kita refresh balik apa yang perlu pelajar faham apabila menggunakan kaedah resolution method. Okey, yang pertama, untuk resolution method ni biasanya soalan akan minta ke awak untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan magnitude. Magnitude of force. Magnitude of force iaitu soalan yang dapatkan force ni. Biasa yang pertama dia akan minta ke awak untuk dapatkan magnitude of force. Magnitude of force tu kita sebut FR lah. Kemudian yang kedua dia akan minta awak dapatkan direction of force. So direction of force ni. Direction of force kita, ataupun kejap. Bateri nak habis dah pula. Direction of force ataupun kita sebut sebagai theta. Dan yang ketiga adalah sketch force diagram. Sketch force diagram. So ada 3 perkara ni. Tapi sebelum awak nak selesaikan soalan berbentuk begini, yang pertama awak mesti dapatkan jumlah fx dulu. Kan? So untuk dapatkan jumlah fx dan jumlah fy, awak kena buat apa? Kena buat table of force. Kena buat table of force. So dalam table of force ni awak akan dapat total of fx, kemudian awak akan dapat total of fy, kan? So bila dapat jawapan ni, bolehlah awak teruskan untuk dapatkan fr. So nak dapatkan fr macam mana? So saya harap awak ingat lagi lah formula ni fx kuasa 2 tambah fy kuasa 2. Kemudian seterusnya awak akan diminta untuk mengira direction of force. Kita pakai theta equals to shiftan fy, jumlah fy divided by jumlah fx. Jumlah fx. Okay. So last sekali, barulah awak boleh sketch. Okay. Okay, macam tu Itu dia punya secara ringkasan bagaimana awak nak selesaikan soalan jika diminta untuk dapatkan force menggunakan kaedah inilah So kita tengok soalan yang telah diberi. Soalan minta determine the magnitude and direction measured counterclockwise from the positive x-axis of the resultant force acting on the ring at 0 if Fa equals to 750 Newton and theta equals to 45 degree. Ini diberi Fa ni sama dengan berapa? Dah bagi kan? 750 Newton. Dan sudut dah diberi juga iaitu 45 darjah. Okay, make sure awak tengok sudut ni berada di mana? Berada di paksi Y. Awak boleh pakai sudut berada di paksi Y ni ataupun awak cari balik sudut ni berdasarkan paksi X ni. Berapa boleh juga. Okay, ni theta equals to 45. Macam mana saya dapat 45? Sudut segi 4 ni 90 darjah ni sudut ni total dia adalah 90 darjah. So kalau dah bagi 45, so satu lagi sudut akan jadi 45. 90 tolak 45 dapat 45 juga. So sudut ini adalah 45 Okey. Bila dah tahu soalan ni, so awak perhatikan berapakah daya yang diberi.
So berdasarkan gambar rajah, kita nampak ada dua daya. Kita nampak ada dua daya. So daya yang pertama, daya FA, dan yang kedua, daya FB. So kalau soalan test awak, dia tak bagilah dua saja. Dia akan bagi at least 3 force. Kan ada 3 daya untuk awak kirakan. Okay. So bila awak dah dapat, dah kenal pasti ada duanya daya ni. So awak akan kena pecahkan daya ni lah. So kalau saya nak tak mau bagi pening sebab nampak serabut banyak sangat ni nombor-nombor ni, saya akan lukis semula atau lakarkan semula soalan tadi dalam bentuk yang termudah lah. Okay, ni kita dapat CY, dapat CX. Okay, kita ada tadi FA diberi berapa? 750 Newton. Kemudian adanya FB iaitu 800. Dibagi 800 Newton. Sudut ini 30 darjah. Dan sudut untuk force A tadi adalah 45 darjah. Kita elok pula tulisan kat sini. Okey, bila dah kena pasti force ni tadi, kita pecahkan force berdasarkan pada part CX dan part CY. So kita tengok force yang pertama 750 Newton. Bagaimana pecahan force tu? So force akan dipecahkan ke kanan dan ke atas. Kalau force yang kedua, dia akan jadi apa? Ke kanan dan ke bawah. So, macam ni bentuk dia. So dalam 750 Newton ni, dia akan pecah kepada dua bahagian, part CX dan part CY. So kalau ke kanan, dia akan jadi apa? Positif. Kalau ke atas pun positif. So apa formula untuk force ke kanan? Kita pakai F cos theta. Sebab apa F cos theta? Ni. Kita tahu direction ataupun sudut berdasarkan part CX ni adalah 45 darjah. So kita pakai F cos lah. Okey. Lepas tu yang kat atas ni kita ada F sin theta. Kita ada F sin theta. Okey, kalau yang bawah ni force ke kanan dia akan jadi positif, jadi F cos theta, dan force ke bawah akan jadi negatif, jadi F sin theta. So ingat balik kita punya assumption. So assumption dalam force ni, kita ada 4 sukuan kan. Force to the right and upward, we assume as positive force. Ini adalah positive force. But kalau force ni ke kiri, to the left and downward, ke bawah, kita anggap dia sebagai negative force. Okay, negative force. So ini kena faham Ingat, bila awak nak tulis, nak selesaikan soalan ni, arah itu penting nak menunjukkan negatif ataupun positif. Okay, tadi step yang pertama, awak dah lakarkan dah ni. Okay. Okay, ni kita buat pula table of force. So, table of force step yang kedua ni. So, macam mana nak buat ni? Bila kolom yang pertama ada force. Force ni unit dia apa? Newton. Kemudian ikut bengkok apa kita ada Fx. Fx kita assume arah ke kanan sebagai positif dan unit Fx adalah Newton. Okey. Bengkok juga. Fy kita assume ke atas sebagai positif dan unitnya adalah dalam Newton. Okey.
So force yang pertama kita ada apa? 750 Newton. Tulis 750. Force yang kedua kita ada 800. 800. Jauh pula larinya. Okay. So kemudian bagaimana kita nak selesaikan yang seterusnya? Kita dapatkan Fx untuk 750 ni. Tadi kita tengok ke kanan positif, so positif. So senang je lah. So ke kanan F cos theta. So F dia adalah 750 cos. Sudut dia 45 darjah. Berapa jawapan dia? Okay. Tak muat kan? Okay, kemudian yang sebelah ni pula Fy dia akan jadi 750 sin 45 darjah. So menggunakan kalkulator awak kira 750 cos 45 dapat berapa? 530.33. Okay, sambil tu awak semak juga jawapan awak. Dan Fy kita akan dapat 500 sin 500 750 sin 45. Okay, 530.33 juga. Dan kita selesaikan yang 800 pula. 800 cos 30 darjah sama dengan tekan kalkulator 800 cos 30 sama dengan 692.82. 692.82. Kemudian sin 800 sin 30 darjah. Tapi kena ingat, kita ada tandaan negatif kan? So masukkan nilai negatif. So negatif 800 sin 30 sama dengan 400. Negatif 400. Terus seterusnya buat apa? Kita jumlahkan. So total 530.33 tambah 692.82 sama dengan, so ini jumlah Fs so jumlah Fx equals to 123.15. So unit dia adalah Newton. Dan jumlah Fy 530.33 tolak 400 jadi 130.33 Newton. Okay. Sampai macam tu. Sampai macam tu lah. Macam ni lah jawapan dia. Tapi ini baru kita kira untuk dapatkan Fx dan Fy. Belum menjawab lagi soalan yang diminta lah. Diminta magnitude and direction of direction. So kita jawab soalan yang pertama. Dia minta dapatkan magnitude of force. So untuk soalan yang pertama tu, nak dapatkan magnitude of force, Fr lah magnitude of force Fr is equals to Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. So yang ni Fx tadi kita dah kira.
122.3.15 kuasa 2 tambah 130.33 kuasa 2. So, apa jawapan dia? Kan dulu 122.3.15 kuasa 2 tambah 130.33 kuasa 2 sama dengan sepunca kuasa ansur. Awak akan dapat jawapannya adalah, so FR is equals to 1230.08 Newton. Okay. Awak dapat jawab untuk soalan yang pertama, magnitude. So, soalan yang kedua, diminta awak kirakan direction of force. So, direction of force ni apa? Sudut dia theta. Rumus dia, theta equals to shiftan jumlah Fy divided by jumlah Fx. Shiftan reverse tan Y 130.33 kuasa 2. Kuasa 2 dah. Tak ada kuasa 2 Nyanyuk lah ni. Okay. 130.33 bahagi dengan Fy dia, Fs dia 1223.15. Okay, macam tu. Tekankan kita 130 bahagi 1223.15. Shiftan answer. So, awak akan dapat sudutnya persamaan 6.07 darjah. Macam tu So, ini jawapan soalan yang pertama. 122.3.15 Newton untuk Fx. Soalan pertama awak dah ni table of force. Fy awak akan dapat 130.33. Kemudian untuk soalan pertama, awak akan dapat jawapan magnitude of force 1230.08 Newton. Dan direction of force awak akan dapat 6.07 darjah. Dalam soalan ni, dia hanya minta magnitude dan direction. So, in case soalan minta awak lukis ataupun sketchkan, in case lah saya tulis ni lah. Kalau awak sketch force diagram, so, awak kena ambil maklumat daripada jawapan 1 dan jawapan 2 untuk awak masukkan dalam force diagram awak. So, Fx positif, Fy pun positif. Maknanya dia berada dalam sukan yang pertama lah. Fx positif ke kanan. Lepas tu awak dapat Fy tadi positif juga. So, dia akan jadi ke atas. So, Fx berapa nilai dia? Tengok kat table tadi. 1223.15. 1223.15. Lepas tu Fy dia tadi apa? 130 130.33. So ni Newton. Ni Newton Fx ni. So magnitude of force tadi awak dah kira, awak dapat apa? 1230. Fr equals 1230 point berapa lah? 08. 08 Newton. Dan direction dia adalah 6.07.
Macam ni cara awak nak selesaikan. So macam mana pula saya akan marking paper awak ni? Okay, kita tengok. So berdasarkan skema jawapan, normally pensyarah akan marking jawapan dalam table on force ni. Dan contohnya ni, kalau ni betul, kita akan mark lah macam ni. So kat sini ada berapa jawapan? 6 markah. Okay. Sini 2 markah. Ini pun 2 markah. Dan soalan terakhir ini kadang 3 markah, kadang 5 markah. Ikut yang ni bagi 4 markah. Okay. So selesai untuk soalan yang saya bagi sebelum ni. Okay. So saya harap kalau ada soalan ataupun apa yang tak faham, tolong kontak saya balik. Awak PM saja. Tak ada masalah. Ada je pelajar pukul 1-2 pagi pun duk mesej tapi dia masa tu sedang tidur, tak ada lah nak jawab So tak ada masalah So sebelum kita berhenti, saya tinggalkan awak satu soalan lagi. So soalan ini ada dalam buku exercise. Awak tolong buka buku. Buka surat 9 kalau tak salah saya. Buka surat 9. Buka surat 9. Lepas tu soalan nombor 7. Sekejap ada student duk tanya soalan ni. Okay, soalan nombor 7. Minta awak tolong selesaikan soalan ini. Okay. Satu je soalan. Yang lain-lain tu awak boleh buat latihan sendirilah sebelum kita nak menghadapi test tak lama lagi ni. So setakat itu saja kelas hari ini. So apa-apa macam biasa tolong kontak saya balik Okay, terima kasih. Assalamualaikum.